semuanya, salam sejahtera. Saya harap kamu berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera sekarang ni. Okey, sedia untuk belajar. Kita akan tengok topik taburan kebarangkalian lagi di bawah subtopik taburan binomial. Untuk kali ini kita nak tengok nilai kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Okey, apa yang saya nak kamu dapat di akhir pembelajaran ini adalah kita sama-sama boleh menilai kebarangkalian taburan binomial dengan menggunakan formula. Okey, saya akan berikan kamu formula dan kamu ingat formula tersebut, okey, untuk menghitung nilai kebarangkalian. Okey, menghitung nilai kebarangkalian bagi ayat ketaksamaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ayat ketaksamaan? Kita akan refresh balik nanti. Okey, kemudian untuk nilai kebarangkalian. Okey, kita dah masuk kepada bagaimana nak menghitung nilai kebarangkalian. Kita akan menggunakan formula ini. Okey, NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, kita akan menggunakan formula ini. Okey, saya juga pernah tunjukkan kepada kamu bagaimana kita boleh mendapat nilai kebarangkalian daripada gambar rajah pokok. Iaitu kita dah sediakan gambar rajah pokok dan setiap gambar rajah pokok tu memiliki kebarangkalian masing-masing. Kita darabkan dan kemudian kita tambahkan. Okey, itu satu kaedah. Kaedah yang sekarang kita akan pelajari adalah dengan menggunakan kaedah rumus. Kita akan mendapat dua nilai yang sama. Okey, kemudian apakah maksud ayat ketaksamaan? Okey, ayat ketaksamaan ni pun pernah kita pelajari. Ayat ketaksamaan ni adalah ayat yang kita boleh terjemahkan dalam ayat matematiknya menggunakan ni. Okey, menggunakan simbol tata tanda ketaksamaan. Okey, jadi ini kamu kena ingat. Okey, bagaimana kalau ayat tu jika X kurang-kurangnya 2. Okey, bagaimana tata tandanya? Okey, saya harap kamu boleh faham sehingga sini. Okey, untuk lebih faham lagi, kita tengok contoh 8. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari tertentu ialah 0.45. Kebarangkalian untuk hujan adalah 0.45. Maka kalau tak hujan, H prime adalah 0.55. Dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu, okey, dia dah bagi satu minggu, hujan akan turun. Okey, hujan akan turun. Okey, bermaksud peristiwa kejayaan kita ni adalah hujan. Maka 0.45 akan menjadi P dan 0.55 akan menjadi Q. Okey, maka A tepat 4 hari. Okey, kebarangkalian untuk tepat 4 hari. Bila tepat sama dengan 4. Okey, jadi kita akan menggunakan formula NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, kita akan gunakan formula ini di mana N kita adalah 1 minggu. 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari. Okey, C dan R kita yang kita pilih adalah 4. Okey, sekarang P kita adalah 0.45. Okey, kuasa dengan R iaitu 4, 0.55 Q kita. Okey, kemudian 7 tolak dengan 4 berdasarkan formula. Okey, dan kamu akan ambil kalkulator, hitung nilai ini. Akhirnya kamu akan dapat nilainya 0.2388. Okey, senang kan? Okey, kita tengok yang kedua. Okey, soalan B, sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, kalau tadi tepat, mudahlah kan? Okey, sekurang-kurangnya 2 hari. Jadi kebarangkalian sekurang-kurangnya, okey, kita tengok balik yang tadi. Sekurang-kurangnya 2. Jadi X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 2. Okey, lebih besar bermaksud nilai X ni adalah, okey, nilai X ni adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kerana kita ada sampel kita adalah 7 hari. Jadi lebih besar daripada 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bermaksud nilai X kita bukanlah, okey, X yang bukan adalah 0, 1 dan 0 dan 1 sahaja. Okey. Jadi untuk lebih mudah, kamu boleh selesaikan dengan menghitung
kebarangkalian kita bila X kita bernilai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tambahkan semua. Ataupun dengan kaedah yang lain, kita boleh gunakan 1 tolak dengan kebarangkalian bahawa X kita adalah kosong. Okey. Kita tambah dengan kebarangkalian bahawa X kita adalah bernilai 1. Okey, bermaksud 1 ni adalah jumlah kebarangkalian semua. Apa-apa perkara pun, nilai kebarangkaliannya adalah 1. Okey. Kalau dikatakan pembedahan ini akan mengambil kira 50%, 50%. Okey, 1 kan nilai dia. Okey, kalah 50%, menang pun 50%. Mungkin kalah, mungkin menang. Tapi jumlah kebarangkaliannya adalah 1. Alright. Kita tengok kat sini bagaimana kita nak hitung. Jadi kita boleh hitung 1 per 1. Okey, 1 tolak. Okey, kalau kita kira ni menggunakan formula. Okey, 7 C. R kita adalah kosong. Okey, 0.45 kuasa kosong. Okey, 0.55 kuasa 7. Okey, kemudian kita tambah pula. Okey, dengan NCR kita yang bernilai 7, C 1. Okey, saya sambung bawah Okey, 7 C 1. Kemudian 0.45 1 0.55 6. Okey, yang ni tadi tak ada. Okey, jadi di sini bila kita tolakkan, kita akan dapat 1 tolak dengan hasil tambah ini semua. Okey, jadi yang kita akan dapat nantinya adalah 0.8976. Okey, ini hasilnya. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu tak boleh ke buat kebarangkalian ni X sama dengan 2, X sama dengan 3, 4, 5, 6, 7 ni kita tambahkan semua. Boleh, tak ada masalah. Tetapi jalan kerjanya akan menjadi lebih panjang. Okey, kita pilih mana yang jalan kerja yang lebih singkat. Okey, kita tengok lagi contoh berikutnya. Okey, latihan yang berikutnya. Okey, latihkan diri 5.6. Tengok sini. Pada tahun 2019, anggaran bilangan penduduk Malaysia ialah 32.6 juta. Dalam satu kajian yang dilakukan, dapati bahawa lebih kurang 57% rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar. Okey, dekat sini yang menggunakan telefon pintar adalah 0.57. Tak boleh tulis 57%. Okey, kita boleh tulis sama ada perpuluhan ataupun berbentuk pecahan. Okey. Jadi kita punya Q adalah 0.43. Okey, bagaimana saya dapat 0.43? Kita tolakkan. Okey, kita dah belajar dalam video lepas, saya ada berikan bagaimana kita boleh dapat P dan kemudian mendapat Q. 1 tolak dengan P. Okey, akan dapat Q. Okey, soalannya satu sampel terdiri daripada 8 orang. Okey, dipilih secara awak. Cari kebarangkalian bahawa A, 6 orang menggunakan telefon pintar. Okey, daripada 8, 6 orang guna telefon pintar. Exactly 8. Okey, exactly 6. Okey, sorry. Jadi, dengan menggunakan formula N, CR, PR, Q, N tolak R, kita boleh cari. Okey, 8, C. Okey, kita pilih seramai 6. P kita adalah 0.57. R kita adalah 6. Okey, dan Q kita tadi 0.43. 8 tolak 6. Okey, dan kita kira. Bila kamu gunakan kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat 0.1776. Okey, soalannya mudah untuk diselesaikan. Okey, soalan B. Tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Okey, tidak lebih 2 orang. Tidak lebih 2 orang bermaksud X kurang. Okey, sorry. Okey, X kurang ataupun sama dengan 2. Okey, tidak lebih. 1
sama boleh. Okey, boleh. Okey, tapi tak boleh lebih dari 2. Bermaksud, kalau kita tengok kat sini, N kita adalah 8. Okey. Jika X kurang daripada 2, okey, ini mudahlah. Sebab kebarangkalian kita adalah X kita adalah bernilai 0. Okey, tambah dengan kebarangkalian kita X kita tu bernilai 1 ataupun X kita tu bernilai 2. Okey. Okey, bagaimana keadaannya? Beginilah, X0, X1, X2. Maka kita akan tambahkan semuanya menggunakan formula NCR. NCR. Okey. Saya tak perlu lagi tulis formula sebab kat atas dah ada. Okey, saya terus tuliskan 8C0. Okey, dengan keadaan 0.57, kuasa 0.43, kuasa 8 tolak 0, tambah dengan 8C1 0.57, kuasa 1 0.43, kuasa 8 tolak 1, tambah dengan 8C2 0.57, kuasa 2, okey, 0.43, kuasa 8 tolak 2. Okey, jadi kamu akan gunakan kalkulator, kira semuanya dan akhirnya kamu akan dapat jawapan 0.0711. Okey, senang kan? Okey, ada sebarang permasalahan boleh terus berhubung dengan saya. Okey, kemudian soalan nombor 2 pula. Okey, soalan ni kata sebuah rak mengandungi 3 naskah buah buku cerita. Okey, 3 buku cerita, 2 buku komik. Jadi jumlah dekat dalam rak tu ada 5. Okey, senaskah buku diambil dan selepas dibaca, buku itu dikembalikan sebelum senaskah buku lagi diambil dari rak itu. Okey, proses ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi kita punya sampel kat sini adalah sebanyak 3. Okey, N kita adalah 3 ni adalah kita punya N. Okey, bukannya 5. Alright. Okey, sebanyak proses sebab proses ini diulang sebanyak 3 kali. Ini N kita. Jika X mewakili pembeli ubah rawak mendapat senaskah buku komik. Okey, sekarang kejayaan kita adalah buku komik. Okey, bina gambar Raja Pupuk untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi kalau buku komik adalah kejayaan, okey, komik bukan komik. Okey, kejayaannya adalah buku komik, jadi komik 3/5. Okey, bukan komik adalah 2/5. 3 kali. Jadi kita kena buat gambar Raja Pupuk ni 3 kali. Komik bukan komik. Okey, ini pun komik bukan komik. Okey, komik adalah 3/5, bukan komik 2/5. Okey, 3 naskah buku cerita. Okey, sorry. Okey, jadi komik kita adalah 2/5 Okey, saya betulkan balik. Okey, komik kita adalah 2, 3. Okey, 2, 3. Okey, dekat sini komik kita adalah 2/5. Okey, dan bukan komik adalah 3/5. Okey, 3 kali. Jadi yang ini yang terakhir. Komik bukan komik. Komik bukan komik. Yang ini pun sama. Komik dan bukan komik. Okey, komik dan bukan komik. Jadi 2/5. Okey, 3/5. 2/5. 3/5. 2/5. 3/5. 2/5. 3/5. Okey. Jadi 3 kali proses tu berlaku. Okey, kemudian soalan B pula. Okey, soalan B nak cari kebarangkalian mendapat buku komik. Maka kita punya kejayaan adalah 2/5 dan kegagalan kita, Q kita adalah 3/5. Okey, dengan N kita 3, kita gunakan formula NCR. Okey, masih lagi dengan formula NCR, PR, Q, N tolak R.
Okey, 3C hanya sekali. Okey, soalan ni dah bagi tahu hanya sekali. Jadi P kita 2/3, 2/5, sorry. Okey, 2/5 kuasa 1. Okey, 3/5 kuasa 2. Okey, jadi terus kirakan dan kamu akan dapat jawapannya 54/125. Okey, kemudian soalan B yang kedua. Okey, buku cerita. Okey, kejayaannya adalah buku cerita. Maka di sini, okey, cerita kejayaan kita adalah 3/5 dan kegagalan kita adalah 2/5. Okey, jadi masih lagi 3 kerana ada 3 kali proses. Okey, dalam 3 kali proses, kita dapat buku cerita sebanyak 3 kali. Maka kejayaan kita adalah 3/5. Okey, kuasa 3 dan kegagalan kita adalah 2/5 kuasa 3 tolak 3. Okey, kamu ambil kalkulator, kira dapat 27/125. Okey, boleh? Ada masalah, boleh terus berhubung dengan saya ya. Okey, soalan nombor 3 ni saya rasa kamu boleh buat, tapi saya akan bagi panduan juga. Okey, bagaimana selesaikan? Dalam satu kajian, didapati bahawa 95% daripada pelajar sarjana muda di sebuah universiti memiliki sebuah komputer riba. Satu sampel 8 orang. Okey, jadi N kita adalah 8. Okey, jadi kita dah tahu kat sini N adalah 8. Okey, kemudian cari kebarangkalian memiliki komputer riba. Jadi di sini kita punya P, okey, bagi kedua-dua soalan ni kita punya P adalah 0.95 dan Q adalah 0.05. Okey, jadi untuk A, tepat 6 orang pelajar sarjana muda memiliki sebuah komputer riba. Maka kebarangkalian untuk X kita bernilai tepat 6 orang adalah NCR, PR, Q, N tolak R. Okey, 8, C, 6. Okey, dengan P kita adalah tadi 0.95 kuasa 6. Okey, 0.05 kuasa 8 tolak 6. Okey, kamu ambil kalkulator dan kirakan. Okey, kemudian soalan B, selebih-lebihnya 2 orang atau, okey, kat sini ada atau pula. Atau ni, okey, bermaksud kena tambahlah. Lebih daripada 7 orang sarjana muda memiliki komputer riba. Okey, kebarangkalian untuk selebih-lebihnya. Okey, maksudnya paling ramai pun 2 orang. X2 paling ramai pun, okey, lebih kecil ataupun sama dengan 2. Okey, paling ramai 2 orang. Bermaksud tak boleh lebih dari 2 orang. Okey, atau tambah kebarangkalian, okey, untuk 7 lebih daripada, okey, perkataannya lebih dari 7 orang. X2 mesti lebih dari 7. Okey, bermaksud di sini kebarangkalian kita adalah P. Okey, untuk X kita bernilai 0 tambah dengan P, X kita bernilai 1. Okey, tambah dengan P, X kita bernilai 2. Dan kebarangkalian X kita bernilai lebih daripada 7 adalah 8. Okey, X kita bernilai 8. Okey, maka kita akan gunakan formula NCR. Okey, macam atas juga kita tambahkan semua sekali. Alright. Saya rasa kamu tak ada masalah di sini untuk mendapatkan jawapan. Okey, angkatkan ya. Okey, kemudian soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Diberi satu pemulik ubar rawak X, okey, adalah taburan binomial, okey, dengan keadaan N dan kejayaan. Okey, dia biasa akan tulis macam ni.
Okey, N, dan ini adalah P. Okey, maka 0.65 ni adalah P. Okey, maka soalannya cari nilai N jika P X sama dengan N. Okey, X kita adalah bernilai N tu sendiri. Okey, bagaimana nak selesaikan? Okey, kalau guna NCR, PR, QN tolak R. Okey, N kita adalah N lah. Okey, kat sini kita gunakan unknown sahaja. C dan R kita ni bernilai, yang ini biasanya adalah X sama dengan R. Okey, bermaksud kat sini R kita adalah N juga. Alright, kemudian P kita adalah bernilai 0.65. Okey, kuasa N. Okey, kalau P 0.65, maka Q kita adalah 0.35. 1 tolak 0.65. Maka 0.35 N tolak N. Okey, N tolak dengan N. Okey, ini N, CN adalah bernilai 1. Okey, kalau tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator. 8C8, nilainya adalah 1. 4C4, nilainya pun 1. Maka kalau NCN, nilainya juga adalah 1. Okey, kemudian yang ini 0.65. Okey, kuasa N. Okey, di sini 0.35 kuasa dengan N tolak N kosong. Okey, bila dia kuasa dengan kosong, kuasa kosong, nilai ini adalah 1. Okey, di sini juga adalah 1. Okey, dan dia dah bagi kat sini, nilai yang kita dapat ni dah bernilai pun 0.0319. Okey, maka hasil daripada yang kita dapat tadi, ini dia. Okey, dan ini adalah bernilai 1. Boleh tekan kalkulator ya. Okey, kemudian 1 juga. 1 ni kita perlu tulis lah. Jadi 0.65 kuasa N sama dengan 0.0319. Okey, bagaimana kita nak selesaikan ini? Kita boleh gunakan log. Okey, sebab dia kuasa kat sini. Okey. Jadi kita akan guna log. Okey, 10 0.65 kuasa N sama dengan, bila bahagian kiri kita log, bahagian kanan juga kena logkan. Okey, barulah dia adil dan sama. 0319. Okey, N dekat depan ni adalah kuasa. Jadi kita boleh pindah dia ke belakang. Dia akan jadi nombor biasa. N log 10 0.65 sama dengan log 10 0.0319. Okey, bagaimana kita nak dapatkan N? Kita boleh jadikan bahagi log 10 0.0319 per log 10 0.65. Okey, kamu akan dapat nilainya adalah 7.99 dan nilai ini adalah menghampiri 8. Jadi kita akan ambil nilai N kita sama dengan 8. Okey, kerana N mesti bernilai integer. Okey. Kemudian soalan B pula. Okey, soalan B berdasarkan jawapan DA. Okey, cari nilai P X nilainya lebih besar daripada 2. Okey. Jadi dekat sini, okey, untuk soalan B, okey, kebarangkalian untuk X kita lebih besar daripada 2. Okey, di sini kita boleh buat ada dua kaedah lah. Okey, sama ada kita boleh buat, okey, P kita tu lebih besar daripada 2 maksud 3. X kita tu dia bernilai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ataupun kamu boleh buat juga, okey, maksud X ni bukanlah 0, 1 dan 2. Okey, jadi kamu boleh buat 1 tolak
Kebaran kalian X kita tu bernilai kosong. Okey, kita tambahkan semua. Kebaran kalian untuk X kita bernilai 1 tambah kebaran kalian untuk X kita bernilai kosong. Okey, maksud selain daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni adalah kosong. 1, Okey, kosong 1 dan 2. Okey, kosong 1 dan 2. Okey, jadi kita menggunakan kaedah tolak. Okey, bagaimana? Okey, secara dalam bentuk, okey, kalau saya boleh wakilkan dalam bentuk set. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni berada dalam satu set. Okey, selain daripada tu adalah kosong, 1 dan 2. Okey, dalam satu set ni, dalam satu set yang besar ni, nilainya adalah 1. Okey, jadi maksud kalau kita nak cari yang bukan, okey, kita kena tolak lah 1, tolak dengan bahagian yang tepi ni. Okey, 0, 1, 2, kita akan dapat yang ini, yang dalam ni. Ataupun kita boleh gunakan tambah je yang dalam ni. Okey, tapi kaedahnya lebih panjang lah sebab kita akan kira nilai X tu 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, mana-mana kaedah pun boleh digunakan dan akan dapat hasil jawapan yang sama. Okey, tetapi saya pilih untuk buat kaedah yang lebih pendek. Okey, jadi 1 tolak dengan N saya tadi adalah 8, C kosong. Okey, 0.65 kuasa kosong 0.35 kuasa 8. Okey, kat sini tadi kita tambah dengan N tadi. Okey, 8 C1 0.65 kuasa 1 kemudian 0.35 kuasa 8 tolak 1 7. Okey, tambah pula dengan 8C2. Okey, 0.65 kuasa 2. Okey, 0.35 kuasa 6. Okey. Jadi kamu tolakkan 1, tolak dengan hasil tambah yang dalam ni semua. Okey. Jadi akhirnya kamu akan dapat 0.9747. Okey. Okey, itu je untuk pembelajaran kita kali ini. Okey, mana-mana yang saya tinggalkan tu, saya nak kamu boleh lengkapkan. Okey, boleh rujuk semula buku teks atau boleh rujuk semula kepada saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.